اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat. Setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Mani FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan melalui live FB, persoalan berkait dengan tajuk pembicaraan. Anda juga boleh dengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini saya membicarakan berkaitan dengan pembagian air. Yang mana dalam kitab Safinatun Najah membagikan air kepada dua. Yang pertama, air yang sedikit tidak sampai sukatan 2 koloh. Apabila jatuh najis pada air yang sedikit, air tersebut dihukumkan najis walaupun selepas jatuh najis pada air sedikit, air langsung tidak berubah sama ada bau, warna ataupun rasa. Air yang sedikit tadi hukumnya adalah najis. Umpama air 1 baldi tiba-tiba jatuh tahi cicak ke dalamnya, tidak berubah, air 1 baldi tu banyak juga. Tapi air tersebut dihukumkan najis, kena buanglah air tu. Ataupun air tu kalau di rumah kita ada koloh, air koloh ada, koloh yang sampai sukatan 2 koloh. Sukatan 2 koloh ni sidang pendengar dalam lingkungan 230 liter. Jadi air dan baldi yang najis tadi, kita pergi bubuh dalam air koloh yang sampai sukatan 2 koloh tadi, tak ada masalah apalah. Air yang najis tadi tu, air 1 baldi tu sayang juga. Kalau nak pergi siram pokok bunga di luar, di tanah tu boleh je. Tetapi air tu nak bawa, kena bawa dengan hati-hatilah. Jangan air tu mengercik ke mana-mana sebab air tu dihukumkan najis. Tapi kalau ada koloh, bubuh dalam koloh lah. Air tu akan kembali menjadi suci. Adapun kalau air banyak yang sampai sukatan 2 koloh, jatuh najis padanya, air kekal suci lagi menyucikan. Air yang sampai sukatan 2 koloh, ketika berwuduk, kita basuh muka kita dalam koloh, kita basuh tangan sampai ke siku dalam koloh. Sebagaimana yang kita tengok koloh di masjid, koloh di surau. Koloh di masjid, koloh di surau tu banyak sangat-sangat tu. Koloh dalam bilik mandi kita buat koloh yang dia punya keluasan dia, air tu dalam lingkungan 230 liter. Jadi air koloh rumah kita yang sampai sukatan 2 koloh tadi, kita berwuduk macam berwuduk di masjid surau lah, koloh besar tu. Tak payah pakai cetong lah. Koloh yang sama boleh jatuh tahi cicak, nampak di dasar koloh tu ada tak cicak, tapi air tu sampai sukatan 2 koloh,
Kerana tak cicak tu tidak akan merobohkan air yang sampai sukatan 2 koloh. Maka air yang nampak tak cicak di bawah tu, nampak terang-terang 2-3 butir tak cicak, air tu kekal suci lagi menyucikan. Kemudian kalau air itu berubah dengan najis, air itu dipanggil air mutanajisun. Air itu dihukumkan najis, ijma' ulama'. Kemudian minggu lepasnya, saya membicarakan berkaitan dengan air mustakmal. Saya membicarakan berkaitan dengan air mustakmal. Air mustakmal ni air yang telah digunakan. Itu dari segi lurah bahasa Arab. Kita bukan kelah lurah, kelah bahasa Arab ni. Kita kelah hukum fiqh. Kita kelah hukum syarak. Jadi, takrifan mustakmal pada hukum fiqh dalam mazhab Syafi'i kita, pada hukum syarak dalam mazhab Syafi'i kita, ini berulang kali ni. Ini boleh dikatakan minggu yang ketiga ni. Minggu ketiga membicarakan pembahagian air. Air mustakmal ni, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Hadas kecil dengan berwuduk, mengangkat hadas besar dengan mandi wajib. Dan juga air yang digunakan untuk membasuh najis dengan syarat-syarat dia lah. Nanti saya akan bicara kedua-duanya. Jadi, air yang digunakan untuk mengangkat hadas, air yang digunakan untuk menyucikan najis. Dua kegunaan ni sahajalah yang menyebabkan air tu jadi mustakmal. Adapun nanti saya akan bicara air yang digunakan untuk wuduk sunat, air yang digunakan untuk mandi sunat pagi Jumaat, air yang telah digunakan tadi tidak dihukumkan mustakmal. Air itu kekal, air mutlak, suci lagi menyucikan. Itu wuduk sunat, mandi sunat. Kalau mandi kerana tubuh berpeluh, kalau mandi kerana nak pergi ke masjid, kalau mandi kerana nak pergi ke tempat kerja, kalau mandi kerana nak pergi ke tempat perhimpunan orang ramai, hak tu air digunakan pun sama juga, kekal, air mutlak, suci lagi menyucikan. Kemudian setakat masuk jari, setakat masuk tangan ke dalam air yang sedikit, setakat masuk tubuh ke dalam air sedikit, air tetap kekal, air mutlak, suci lagi menyucikan, tidak jadi mustakmal. Ini saya sudah bicara hak minggu lepas. Minggu yang terdahulu pun sama. Masuk jari sebatang, jari 2 batang, jari 5 batang, masuk dengan langgang-langgang, masuk dengan tubuh-tubuh. Kalau bukan untuk mengambil wuduk, kalau bukan untuk mandi wajib, air tersebut kekal mutlak, suci lagi menyucikan. Kemudian minggu lepas saya pergi kepada air yang digunakan untuk mengangkat hadas kecil, iaitu berwuduk. Air yang digunakan untuk mengangkat hadas kecil, iaitu berwuduk. Mengangkat hadas kecil berwuduk ni, manakah dipanggil mengangkat hadas kecil? Iaitu basuhan yang wajib. Mana basuhan yang wajib? Basuh muka kali pertama, basuhan yang wajib. Basuh tangan sampai ke siku, basuhan yang wajib. Kemudian sapu kepala. Basuh kaki, kedua belah kaki kali yang pertama, itu basuhan yang wajib. Basuh pergelangan tangan di permulaan wuduk. Basuh muka kali kedua dan ketiga, sama dengan basuh tangan dan kaki. Kali kedua tiga, itu bukan mengangkat hadas, dan itu adalah basuhan yang sunat. Jadi, air yang digunakan untuk mengangkat hadas, basuhan yang wajib sahaja menyebabkan air tersebut dihukumkan air mustakmal. Jadi minggu lepas saya buat contoh. Berwuduk menggunakan air 1 baldi. Air yang sedikit, tak sampai sukatan 2 koloh. Air 1 baldi. Kita kiralah kita buat masalah macam mana. Tak ada air.
Tak ada air. Di tempat kita, alhamdulillah lah. Kalau di bandar-bandar contohnya, mereka duduk rumah flat, tiba-tiba rumah flat yang tinggi itu, dia punya lift dia rosak, kena menggunakan tangga, kemudian airnya tiada, cuma lori ada datang hantar air. Jadi kena angkut air daripada bawah naik kepada tingkat atas yang liftnya rosak. Faham tak ni? Ni kita boleh tengoklah dalam berita apa semua tu. Jadi macam mana ni kita nak berwuduk lagi? Kita nak berwuduk ni. Istinja lah. Kita nak berwuduk. Jadi macam mana kita nak berwuduk dalam keadaan air kepayahan? Kita menggunakan air 1 baldi untuk berwuduk. Kita menggunakan air 1 baldi untuk berwuduk. Baldi tu kita tidak menggunakan cetong. Cetong nak guna jugalah ketika membasuh kaki. Mungkinlah cetong digunakan untuk membasuh kaki. Jadi, saya tunjuk contoh ni. Pembicaraan, kita berwuduk menggunakan air 1 baldi tanpa menggunakan cetong. Kita basuh anggota wuduk ke dalam air 1 baldi. Macam mana cara nak buat supaya air 1 baldi itu kekal mutlak, tidak jadi mustakmal dan boleh berwuduk berkali-kali, berapa puluh kali pun tak tahulah. Tapi kena pandai cara buat. Yang menyebabkan air mustakmal dalam baldi, air yang sedikit itu, air digunakan untuk mengangkat hadas kecil, iaitu basuhan kali yang pertama, yang mana yang wajib kita mengangkat hadas hanyalah 4 anggota. Muka, 2 tangan sampai ke siku, kemudian kepala, kemudian kaki sampai ke buku lali. 4 anggota ni sahaja yang wajib kita mengangkat hadas kecil. 4 anggota ni sahaja. Yang pertama tu dipanggil basuhan yang wajib ataupun sapu yang wajib. Jadi kita mulai daripada permulaan. Air 1 baldi, kita disunatkan memulai dengan basuh pergelangan tangan. Yang mana pergelangan tangan kita tidak ada najis. Tapi pergelangan tangan kita itu berabuk gitulah. Tapi bukan najis. Dia pun masuk dalam tangan, dalam baldi tadi, basuh pergelangan tangan. Dengan baca bismillah pun semualah. Saya nak fokus pada cara berwuduk tu sahaja. Nanti bab bismillah ke macam mana sunat wuduk, kita akan bicara pada tajuk wuduk. Jadi basuh pergelangan tangan di dalam baldi tu. Tak ada apa-apa. Sebab basuh pergelangan tangan bukan keadaan kecil. Dan ianya bukan basuhan wajib. Kita basuh pergelangan tangan kita dalam baldi tanpa menggunakan cetong, gayung. Tak ada apa masalah. Sebab basuh pergelangan tangan bukan keadaan kecil dan ianya hanyalah basuhan sunat saja. Kemudian kita pun genggam air untuk kita berkomor. Kita pun masuk tangan dalam baldi. Kita pun genggam air, kita cekok air. Kita pun berkomor-komor. Lepas berkomor-komor tu kita ludah di luar lah. Selesai kita berkomor-komor, ni ringkas ni, kita pun nak pergi kepada membasuh muka. Mukalah anggota yang pertama yang wajib diangkat hadas kecil dan ianya adalah basuhan yang wajib. Jadi dia pun ambil tangan dia masuk dalam baldi. Pandai ni, dia pun cekok air. Cetong tak pakai ni. Pakai cetong, banyak air tu digunakan. Pakai gayung, banyak air tu digunakan. Jadi pun pakai 12 tangan. Dia pun basuh muka dia pertama serta berniat wuduk. Dia basuh kali pertama. Kalau dia basuh dalam baldi tu juga. Dia basuh dalam baldi tu sama ada dia cekok air ataupun dia masukkan muka dia dalam baldi. Maka selepas daripada dia angkat muka dia baldi, terangkat ada kecil di muka,
Air dalam beldi itu dipanggil air mustakmal. Air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas kecil di muka, basuhan wajib di muka hok kali yang pertama. Faham tak ni? Kalau dia cekok air daripada beldi, dia cedok air menggunakan tangan, dia basuh muka, tapi air tu masuk ke dalam beldi, sama juga. Kalau dia masuk muka dia beldi betul-betul, samalah juga. Lepas dia angkat muka dia, terangkat ada kecil di muka, air beldi tu sudah dihukumkan mustakmal. Jadi dia cekok air, dia ambil air menggunakan tangan, dia pun basuh muka kali yang pertama. Mengangkat ada kecil di muka, basuhan wajib. Basuh di luar beldi. Basuh, kata. Faham tak ni? Selesai basuhan wajib kali pertama, selesai mengangkat ada kecil di muka. Air yang bertitik daripada muka tu, itu dipanggil air mustakmal. Sebab itu, air digunakan untuk mengangkat hadas kecil di muka, iaitu basuhan wajib kali yang pertama. Kemudian, air yang ada di muka yang lebihan-lebihan tu, air mustakmal lah. Adakah kita nak kena lap muka? Tak ada perlu lap muka. Air mustakmal, air yang suci. Bukan air najis, tak perlu lap pun muka. Masa kita basuh muka di luar beldi tu, ada jugalah bertitik air percikan muka masuk beldi. Air mustakmal sedikit-sedikit tidak akan menyebabkan air beldi yang banyak juga tu jadi mustakmal. Tidak. Dia mengercip, dia mengercip lah. Dia nak mengercip, dia mengercip. Selesai basuhan muka kali yang pertama, mengangkat hadas kecil, iaitu basuhan wajib. Basuhan muka kali kedua, basuhan muka kali ketiga, bukan lagi mengangkat hadas kecil sidang pendengar. Sebab hadas kecil sudah terangkat di muka dengan basuhan kali yang pertama, basuhan yang wajib. Basuh muka kali kedua, ketiga, itu bukan mengangkat hadas kecil, itu hanya basuhan sunat. Kalau basuh muka kedua, ketiga basuhan sunat, tak perlu kita cekok air. Tak perlu kita ambil air menggunakan tangan untuk basuh di luar. Sebaliknya, kita sembamkan muka kita dalam beldi, kita pun basuh kali yang kedua, pahala sunat. Basuh kali yang ketiga, pahala sunat. Ataupun, kita tak sembam muka dalam beldi pun, kita masukkan muka kita di hadapan beldi, kita pun cekok air, cedok air menggunakan tangan, basuh muka kali kedua. Air masuk dalam beldi kembali. Cekok air, ambil air menggunakan tangan, basuh kali ketiga, air masuk dalam beldi kembali. Tidak menyebabkan air jadi mustakmal dalam beldi. Sebab basuhan muka kali kedua, ketiga bukan mengangkat hadas kecil. Dia hanya basuhan sunat saja, bukan basuhan wajib. Macam mana sidang pendengar? Jadi saya faham salah mening, masuk jari sebatang pun mustakmal, salah faham. Tak betul. Tak kena tu dengan takrifan air mustakmal. Apa? Ni. Sampailah giliran tangan sampai ke siku. Faham tak ni? Sampailah giliran basuh tangan sampai ke siku. Basuh pergelangan tangan di permulaan tadi sebelum berkomo-komo, itu hanya basuhan sunat. Itu bukan mengangkat hadas kecil. Selepas membasuh muka, kita membasuh tangan sampai ke siku. Itulah mengangkat hadas kecil di tangan sampai ke siku. Itulah basuhan yang wajib. Tak ada ni sidang pendengar. Sampai giliran tangan. Tangan sampai ke siku. Pernah ada orang buat seumpama ni lah. Dia pun tengok. Dia tak tahu. Dia kata jahil sungguh orang tu. Ambil wuduk apa? Celuk dalam beldi. Dia tak perasan. Dia tak nampak yang celuk dalam beldi tu bukan basuhan kali pertama, yang kedua, yang ketiga. Dia kata jahil orang tu. Kata dah hati, tak kata depan. Lepas-lepas belajar, kena-kena, sayalah yang jahil. Ni ada soalan. Saya sebut dah. Ada satu soalan. Jika air terpecik di bawah muka, kalau kita masuk dalam beldi, air itu ada mustakmal ke? Percikan air mustakmal sedikit dalam beldi tidak menyebabkan air beldi itu jadi mustakmal. Percikan, kita bukan masuk muka pertama dalam beldi. Hanya percikan sahaja. Mengercik sahaja.
air berdi tidak jadi mustakmal. Itu sebab air mustakmal bukan air najis. Dianya adalah air yang suci tetapi tidak menyucikan. Percikan daripada basuh muka kali pertama terpercik ke dalam berdi, air berdi tidak jadi mustakmal. Sampai giliran tangan. Ni kena perhati molek. Kena perhati molek. Kena perhati molek. Sampai giliran tangan. Kita masuk saja tangan kita ke dalam berdi. Kita masuk saja tangan kita dalam berdi. Tangan sampai ke siku ni. Tapi kita masuk di tapak tangan dahulu. Kita masuk tangan kita dalam berdi. Maka dengan sendiri kita mengangkat hadas kecil di tangan sampai ke siku. Basuhan yang wajib. Kita perselang keluar tangan kita dalam berdi. Kita buat angkat tangan kita dalam berdi. Terangkat hadas kecil di tangan sampai ke siku. Air berdi sudah dihukumkan air mustakmal. Ni kena perhati molek ni. Dah tadi masa nak basuh muka tadi. Kali pertama, kita masukkan tangan dalam berdi juga. Di awal-awal wuduk tadi, sunat wuduk basuh pergelangan tangan, kita basuh dalam berdi juga. Itu basuhan sunat. Basuhan pergelangan tangan. Lepas tu kita masukkan tangan dalam berdi untuk basuh muka. Tak giliran tangan sampai siku belum sampai. Sebab muka belum basuh. Bila selesai basuh muka, kita kosakkan 3 kali basuh muka termasuk basuhan sunat kali kedua ketiga. Selesai basuh 3 kali tu, barulah sampai giliran basuh tangan sampai ke siku, mengangkat hadas kecil yang ia basuhan wajib kali yang pertama. Baru sampai. Pada ni sidang pendengar, ketika kita nak basuh muka kali yang pertama tadi kan, kita masuk tangan kita dalam berdi. Sebab kita nak cekok air, nak ambil air menggunakan tangan untuk basuh muka kali pertama di luar berdi. Kita masuk tangan kita dalam berdi, tak ada isu tangan. Tangan sampai ke siku tu pun, anggota wuduk yang wajib kena basuh. Muka tak basuh lagi, tak ada timbullah tangan wajib basuh ke tak wajib basuh. Sebab muka belum kita selesaikan. Sekarang kita sudah selesai membasuh muka. Kali pertama mengangkat hadas kecil, basuhan wajib. Kali kedua ketiga bukan lagi mengangkat hadas kecil, ini basuhan sunat. Selesai muka, barulah sampai giliran tangan sampai ke siku. Bila kita masuk tangan saja berdi dengan sendiri, itulah dianya mengangkat hadas kecil di tangan. Faham tak ni? Ni kalau basuhan kali pertama tak sampai ke siku pun samalah juga. Sampai di separuh tangan, terangkat hadas kecil di tangan sampai ke tengah lengan tu, kita keluar daripada berdi. Air berdi pun jadi mustakmal juga. Sebab kita mengangkat hadas kecil sebagai di tangan kita, walaupun tak sampai siku pun. Sebab itu sudah mengangkat hadas kecil. Kita masuk tangan kita dalam berdi, tak sampai siku, di pergelangan tangan je. Terangkat hadas kecil di tangan sampai siku tu, terangkatlah tapi tak selesai lagi. Sebab kita dapat siku, kita pun keluar tangan kita dalam berdi. Mustakmal dah dalam berdi. Macam mana? Sekarang ni, kita katalah cetong tak ada, gayung tak ada. Hak mana bahasa standard tak tahulah. Cetong ke gayung ke. Tadi ada komen FB, cetong ni bukan cetong dia kata. Cetong ni tak tahulah, takut orang luar tak faham. Cetong, gayung. Kalau faham gayung, cetong tak faham. Cetong ni orang Terengganu. Orang luar kena ingatlah. Orang Terengganu, gayung dipanggil, cetong dipanggil. Gayung jarang-jarang orang Terengganu sebut. Orang Terengganu banyak sebut cetong. Gayung ni mungkin orang Terengganu sebut. Jadi sekarang ni, selesai basuh muka. Sampai giliran tangan. Kita, cetong ataupun gayung tak ada. Kalau kita masuk tangan ke dalam berdi tu, maka terangkat hadas kecil di tangan. Terangkat hadas kecil di tangan. Kita gayung tak ada ni, cetong tak ada ni. Macam mana kita nak cekok air dalam berdi tu? Nak cekok, kita panggil cekok. Kita ambil air dalam berdi menggunakan tangan. Kita bercekok air.
Kata cebok air. Cebok ni menggunakan cetong, bukan menggunakan tangan. Kalau cebok, ni ada dalam FB ni lah. Ni saya tengok dalam FB ni. Hak dengar radio, pelik pula ustaz cakap dengan siapa? Cakap dengar dalam FB ni lah. Cakap dalam FB ni. Hak dengar radio, dengar saja. Orang FB ni, dia boleh dengar serta boleh tuntung melalui FB. Jadi sekarang ni, macam mana kita nak buat? Kita cetong ataupun gayung tak ada. Masuk tangan je dalam beldi, terangkat ada kecil. Tangan sampai ke siku. Anggota wuduk yang kedua. Lepas daripada muka selesai ni. Jadi kalau kita nak ambil air menggunakan tangan juga, masa kita masuk tangan beldi tu, kita kena kosak di hati, niat di hati, kita bukan nak membasuh tangan. Kita bukan nak membasuh tangan. Kita hanya nak ambil air daripada beldi untuk basuh tangan sampai ke siku di luar beldi. Sekarang gini. Ni kena tenang sedikit lah ni. Orang dalam FB pun tenang lah. Jangan duk cerita hal lain. Dalam FB ni jadi banyak cerita pula. Sabar-sabarlah. Fokus pada pengajaran. Kalau kita faham dah, alhamdulillah. Tapi fokus juga pada pengajaran. Sekarang, selesai basuh muka 3 kali. Kita nak ambil air dan beldi untuk basuh tangan sampai ke siku di luar beldi. Tapi sekarang ni cetong atau bergayungnya tidak ada. Kita masuk tangan kita dan beldi, sudah terangkat ada kecil di tangan sampai ke siku. Walaupun kita hanya basuh separuh tangan sekalipun, itu adalah untuk mengangkat ada kecil yang ini adalah basuhan yang wajib. Basuhan yang wajib. Untuk tangan sampai ke siku, air beldi itu menyebabkan dia mustakmal. Dan air beldi itu menyebabkan jadi mustakmal. Faham tak? Begini. Sebelum kita nak memasukkan tangan kita, ke dalam beldi, kita masuk dalam beldi, kita kena niat di hati kita bahawa kita hanya hendak mengambil air dalam beldi dengan menggunakan tangan untuk basuh tangan sampai ke siku kali yang pertama di luar beldi. Bukan nak basuh tangan lagi ni. Bukan nak basuh tangan sampai ke siku. Walaupun kita masuk tangan dalam beldi, selepas sam basuh muka 3 kali. Memang sampai giliran tangan. Yang kamu masuk tangan beldi, belum lagi membasuh tangan sampai ke siku. Yang masuk tangan beldi ni kerana nak ambil air dan beldi untuk basuh tangan sampai ke siku. Kali yang pertama sebelah kanan ni di luar beldi. Ni disebut sebagai masuk tangan ke dalam beldi. Masuk tangan dalam beldi, niat gayung. Selepas selesai basuh 3 kali, sampai giliran tangan, masuk tangan dalam beldi dengan niat gayung. Kita kata niat gayung macam manalah. Tangan ni daging. Kulit, daging, tulang. Nak niat gayung macam mana? Aku jadikan tangan aku gayung. Saja aku jadikan tangan aku gayung. Allah, payah pula nak niat. Jadi gini. Niat gayung dengan maksud, niat di hati kitanya. Pang ni sedang berdengar niat ni. Jangan payah pula niat ni. Nak sahaja aku lah. Bukan gitu. Niat je lah. Niat apa? Memang selesai basuh muka 3 kali. Sampai giliran tangan sampai ke siku, cetong gayungnya tidak ada, terpaksa menggunakan tangan juga untuk cekok air, ambil air daripada beldi tu. Tapi niat di hati, masuk tangan hanya nak ambil air sebagai ganti cetong ataupun gayung. Itu kita masuk tangan niat cetong, niat gayung. Dengan bahawa kita masuk tangan, belum lagi nak membasuh tangan sampai siku. Kita hanya nak ambil air daripada beldi tadi ni. Jadi sebagai ganti cetong gayung yang tak ada. Jadi bukan lagi, belum lagi kita nak membasuh tangan sampai ke siku selepas membasuh muka. Maka kita masuk tangan
niat kita nak ambil air sahaja, bukan nak basuh tangan sampai siku, maka air dah berdi, tidak jadi mustakmal. Sebab tangan kita belum terangkat, ada kecil, belum lagi dipanggil basuhan wajib. Itu niat cetong, niat gayung. Selepas selesai basuh 3 kali, masuk tangan dalam berdi, niat cetong, niat gayung. Orang mengajar gitulah. Mana apa niat cetong, niat gayung. Mana niat nak ambil air daripada berdi untuk basuh tangan sampai siku kali pertama sebelah kanan di luar berdi. Itu niat cetong, niat gayung. Dengan bahawa kita bukan niat nak basuh muka sampai ke siku sebagai mengangkat hadas kecil, basuhan wajib belum lagi. Sebab kita hanya nak ambil air saja sebagai ganti cetong gayung. Kita pun cekok air dah berdi ni sebagai ganti cetong ataupun gayung. Kita bukan nak basuh tangan dalam berdi ni. Kita nak ambil air, kita pun basuh tangan kanan kali yang pertama sampai ke siku di luar berdi. Inilah basuh tangan kali yang pertama di luar berdi. Basuhan mengangkat hadas kecil yang ianya adalah basuhan yang wajib. Kalau basuh tangan sampai siku, mengangkat hadas kecil sebagai basuhan wajib kali pertama, kalau kita basuh dah berdi tadi, dia mustakmal. Tapi kita masuk tangan tadi, belum lagi nak memulai basuh tangan. Cuma nak ambil air untuk basuh tangan kan kali pertama di luar berdi. Kita pun menggunakan dua belah tangan, kita masuk tangan, air ada dari tangan kita, kita pun basuh tangan kanan kali yang pertama di luar berdi. Bukan di dalam berdi. Basuhan kat tangan kali pertama ni lah. Dia panggil mengangkat hadas kecil dan juga basuhan yang wajib. Mengangkat hadas kecil dan juga basuhan yang wajib. Boleh tak? Selesai basuhan tangan kanan kali pertama, mengangkat hadas kecil, ianya adalah basuhan wajib. Kita basuh tangan kali yang kedua sampai ke siku. Kita basuh tangan kali 3 sampai ke siku. Hadas kecil di tangan sampai ke siku sudah terangkat dengan basuhan kali pertama. Kita basuh tangan kali ketiga, bukan lagi mengangkat hadas kecil, dan ianya bukan basuhan wajib, ianya adalah basuhan sunat sahaja. Jadi sesah basuhan wajib kali pertama, tangan kanan di luar berdi. Kali kedua, ketiga, tangan kanan tadi kita celuk dalam berdi sahaja. Masukkan tangan, basuh kali kedua. Masukkan tangan, basuh kali yang ketiga. Selesai belah kanan. Kita pun ambil air pulak. Ambil air pulak tu, ni untuk ambil air juga. Untuk basuh tangan kiri kali pertama di luar berdi juga. Pada ni. Ni siapa tak faham soalan ni dalam FB ni lah. Masa kita masuk jemari kita kerja untuk cekok air kan, bukan masuk satu lengan kita. Boleh je dua-dua kan. Kita nak cekok air, bukan nak basuh sampai ke lengan. Kita nak cekok air sahaja. Kemudian ada satu soalan, jika kita saja guna air berdi untuk berwuduk, macam tadilah, sedangkan air sentiasa ada, tak ada masalah pun ustaz, boleh ke ustaz? Buat-buat je lah, sebab air tu tidak akan jadi mustakmal. Itu atas kita lah. Saya nak cerita di sini, syaratnya air tak ada. Tak ada. Saya buat contoh, kalau air tak ada, nak jimat air buat cara tu. Kalau air banyak, nak buat macam tu juga, buat je lah. Cuma nak cerita di sini, kita nak buat macam mana nak pastikan air dan berdi tu kekal mutlak, tak jadi mustakmal. Jadi kita pun ambil air kali kedua pula untuk sebagai ambil air, bukan nak basuh tangan kiri, bukan. Kita pun ambil air, kita pun basuh tangan kiri kali pertama di luar berdi. Sesak. Jadi kita pun nak basuh tangan kali kedua, ketiga tangan kiri, itu bukan mengangkat hadas kecil, dan ini adalah basuhan sunat. Kali kedua, ketiga basuhan tangan kiri ni kita celuk dalam berdi sahaja. Faham tak ni? Ni ada kata boleh amal tekoh-tekoh tak ada air. Boleh amal semua. Nak amal pun tak syarat tekoh-tekoh tak ada air. Cuma saya buat contoh kalau tak ada air. Ada air banyak pun boleh buat je nak buat pun. Cuma bukan kata syaratnya tak ada air. Dah.
Nak amal sokmo-sokmo pun boleh. Air satu beldi itulah kita beruduk satu keluarga. Air banyak, baguslah. Air beldi tu air ibadah. Air beldi tu air ibadah. Air wuduk satu keluarga. Tak ada apa-apa. Tapi kena tahu cara buat. Selesai dah. Tangan kita basuhan wajib. Kita masuk tangan pulak dalam beldi. Sebab kita nak basuhkan tangan. Kita nak sapu kepala. Kita masuk tangan pulak tu macam mana? Tangan sudah terangkat ada kecil. Masuk tangan sampai siku pun tak apa dah. Beres dah. Terangkat tangan ada kecil daripada tangan bersiku. Beres dah tangan kanan kiri. Kita pun masuk tangan, kita basuhkan tangan, kita pun sapu kepala. Kemudian kita nak basuh kaki. Basuh kaki tu nak macam mana? Nak pakai cekok air dan berdi juga. Cedok air dan berdi menggunakan tangan juga. Untuk basuh kaki. Memanglah kita basuh kaki ni bukan basuhan pertama. Di luar beldi. Basuhan kedua, ketiga pun kita akan basuh di luar beldi. Faham tak ni? Atau atas kita lah. Kaki kita. Air beldi kita tu kok. Kalau dia kata dia cekok air dan beldi. Dia basuh kaki kali pertama memang di luar beldi. Dia basuh kali pertama di luar beldi kaki dia. Rata dah. Kaki sampai ke dua buku lali. Celah-celah jari kaki pun rata dah. Selesai basuhan kaki kali pertama. Mengangkat ada kecil di kaki. Kaki kanan. Dan selesai basuhan wajib di kaki kanan. Basuhan kaki kali kedua ketiga. Dia nak masukkan kaki dia dalam beldi. Terpulang pada dia lah. Beldi tu beldi dia. Air beldi dia. Kaki dia. Kaki kali kedua ketiga dia basuh dalam beldi. Kemudian untuk kaki kiri kali pertama. Dicekok air dalam beldi. Dia pun basuh kaki kiri kali pertama di luar beldi. Rata sampai ke dua buku lali. Sampai ke buku lali. Rata celah-celah jari kaki. Selesai. Basuhan kaki kali pertama mengangkat ada kecil. Iaitu basuhan yang wajib. Basuh kaki kiri kali kedua ketiga. Tiba-tiba dimasukkan kaki kiri ke dalam beldi. Terpulang pada dia lah. Sebab basuhan kali kedua ketiga. Kaki dan beldi bukan lagi mengangkat ada kecil. Dan bukan basuhan yang wajib. Ianya hanyalah basuhan sunat sahaja. Yang panjang saya tekan tadinya adalah ketika nak membasuh tangan sampai ke siku selepas selesai membasuh muka. Ada ni. Dak, kita jangan Allah apa aja gitu. Dak, kalau air tak ada, kita nak berwuduk macam mana? Kalau kita buat seumpama tu, bukan masalah kata air tak ada pun boleh amal, nak amal semua pun boleh. Kalau kata air tak ada, saya contoh tadi kan, duduk mau flat, lih wasak, kita nak ambil air banyak mana untuk berwuduk 5-6 orang ahli keluarga kita? Ada nak makan lagi, nak istinja lagi, banyak cara laginya. Jadi air satu beldi tu, banyak mana je digunakan untuk sekali-sekali berwuduk. Air satu beldi tu, berapa kali boleh berwuduk untuk 5-6 orang ahli keluarga. Tapi tahu cara lah. Tahu cara molek. Faham tak ni? Jangan pula kita pandang. Kita tak minat belajar cara bermazhab Syafi'i ni. Itu terpulang pada masing-masing. Faham tak ni? Ni ada tanya lagi ni. Bila sapu kepala dan basuh kaki pertama, tangan tu tak payah niat gayung ke Ustaz? Tangan sampai ke siku sudah terangkat ada kecil. Selesai dah basuh tangan 3 kali. Tangan sudah selesai, terangkat ada kecil. Masuk tangan untuk basuh tangan untuk sapu kepala. Tak ini apa-apa dah. Masuk ke tangan dalam beldi untuk ambil air basuh kaki kali pertama. Tak ada perlu niat cetong-cetong dah. Sebab tangan sudah terangkat ada kecil. Itu kata kena fokus pada pengajaran. Jangan kita banyak sangat nak komedi FB. Akhirnya kita terlepas untuk memahami satu-satu pembicaraan. Itu kena. Sebab saya sebut dah tadi kan. Selesai basuh tangan 3 kali. Tangan sudah terangkat ada kecil. Kita masukkan tangan untuk basuhkan tangan. Tapak tangan kita untuk sapu kepala. Tak ini apa-apa dah sebab tangan sudah terangkat ada kecil. Yang persoalan tadi sama dengan kita masukkan tangan untuk ambil air. Kerana nak basuh muka, sama juga. Kita masuk tangan dalam beldi untuk ambil air untuk basuh muka. Tangan kita perlu niat gayung ke dok? Kenapa? Tangan sampai siku, anggota wuduk yang wajib dia basuh.
muka tak basuh lagi, tak ada timbul lah tangan. Pada ni, ambil masuk tangan berdi ketika nak basuh muka tu. Yang timbul tangan ni, selesai basuh muka. Kalau dia niat nak basuh 3 kali lah. Kalau niat muka nak basuh sekali saja yang wajib, sampai giliran tangan dah tu. Dan sekarang ni, jadi kita ni sudah di penghujung ni. Jadi kita ni, untuk minggu ni, tajuk dia, berwuduk menggunakan air 1 baldi. Tu je tajuk dia berkali. Lepas tu sama ngurupang lah pula. Wuduk sunat, apa semua. Mandi wajib, pun mandi sunat, pun basuh najis. Kita akan bicara pula nanti. Pandai ni? Jadi ni, wuduk 1 baldi. Jadi sekarang ni yang timbul isunya, selepas kita basuh muka. Kalau kita memang nak basuh muka 3 kali, termasuk basuh kali ketiga yang sunat, selesai basuh yang 3 boleh sampai giliran tangan. Tapi kalau kita basuh muka sekali saja, dan memang kita kosak nak basuh sekali je muka, tak mau basuh sunat kali kedua, kita tak mau basuh. Basuh sekali je. Bila dia niat di hati nak basuh sekali je, dia masuk tangan, dia pun basuh muka di luar berdi. Kali pertama, niat saja aku main wuduk kerana Allah, selesai. Dah, nak basuh sekali je. Tak mau basuh basuh sunat kali kedua, ketiga. Sampai giliran tangan. Dah. Basuh muka sekali je. Dah dia, sekali je wajibnya. Sekali je mengakak ada kecil. Dia tak mau meniga, tak mau basuh muka kedua, hak sunat. Dia tak mau basuh muka ketiga, hak sunat. Maka sudah sampai giliran tangan. Sampai ke siku. Dia nak masuk air, masuk tangan dah berdi tu. Niat di hati dia, bukan nak basuh tangan sampai ke siku, belum. Hanya nak ambil air untuk basuh tangan ke siku. Kerana di luar berdi untuk basuhan kali yang pertama, iaitu mengangkat ada kecil di tangan sampai ke siku. Ini adalah basuhan yang wajib. Jadi, hak tu yang nak kena tu sikit lah. Sampai kita satu selok ni. Sama saya sebut tadi, saya ulang sekali lagi. Ini pembicaraan hukum fiqh dalam mazhab Syafi'i. Masalah tidak ada air mustakman. Kita bicara fiqh dalam mazhab Syafi'i. Menyusahkan? Tidak ada menyusahkan. Menyusahkan ni kalau orang yang tak biasa belajar. Orang biasa belajar, susah apa? Air banyak, kita tak buat gitu. Kalau air tak ada, mungkin kita buat gitu. Menyusahkan, tak ada usaha apanya. Menguntungkan. Sebab apa menguntungkan? Air 1 baldi boleh digunakan untuk satu keluarga berwuduk untuk beberapa hari tanpa perlu cari air lain. Mana menyusahkan? Cuma kita nak buat dengan ilmu, nak jaga supaya air baldi kita tidak jadi mustakman. Mazhab Syafi'i kita ada air mustakman. Ni kadang-kadang orang kita ni mudah sangat. Allah mayuhnya susah je, tak ada apa, kita air pahit banyak kan. Air pahit banyak. Ni Terengganu pula musim-musim hujan, air banyak. Kalau saya contohkan tadi, kalau air tak ada. Tapi kalau air ada pun, nak berwuduk menggunakan air 1 baldi tanpa menggunakan cetong ataupun gayung, pandai buat. Air 1 baldi tidak akan jadi mustakmal. Pastikan basuhan muka, tangan sampai siku dan kaki sampai buku lali. Kali pertama, basuh di luar beldi. Sapu kepala saya tak sebut lah. Sebab sapu kepala ni hanya selam tangan dan beldi. Kita pun sapu kepala sahaja. Pastikan basuhan yang wajib. Mengangkat hadas kecil di muka, tangan dan kaki. Basuhan wajib kali pertama, jangan basuh dalam berdi. Kalau basuh dalam berdi, air berdi sedikit sampai sukatan 2 koloh, menyebabkan air berdi jadi mustakmal, tidak boleh digunakan untuk berwuduk yang lain. Air mustakmal ni bukan air najis, tapi tidak boleh digunakan untuk berwuduk yang lain. Sebab air mustakmal, air yang suci, tetapi tidak boleh menyucikan. Dengan tak boleh nak ambil wuduk yang lain pula. Faham tak ni? Dia, kalau kita tak berapa nampak lagi, kita sabarlah. Jangan kita, kadang-kadang orang ni, Allah, payah. Tak ada payah apa pun. Cuba kita tengok mereka-mereka yang mengikuti dengan sabar, pelan-pelan. Saya pun tak laju-laju. Saya pun pelan-pelan dan saya pun ulang-ulang sampai ke cukup untuk minggu ni. 45 minit bicara, berwuduk, mengangkat hadas kecil, menggunakan air 1 baldi untuk satu keluarga berhari-hari, yang mana air 1 baldi kekal mutlak, suci lagi menyucikan, tidak jadi mustakmal. Jadi insya-Allah untuk minggu hadapan saya pergi pula macam mana dengan wuduk yang sunat, bukan mengangkat hadas kecil.
barulah pergi kepada mandi wajib mengangkat hadas besar. Macam mana dengan mandi sunat? Mandi sunat pagi Jumaat, pagi raya, yang ia tidak mengangkat hadas kecil. Macam mana dengan membasuh najis? Dan macam mana dengan membasuh kotoran? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna fahmas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.